وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berkuliah bersama-sama. Insya-Allah kita nak sambung balik hadis yang kita baca pada bulan yang lepas, iaitu berkenaan dengan penurunan wahyu daripada Sahih Al-Bukhari. Kita masih lagi berada pada bab Bad'il Wahyi, kitab Bad'il Wahyi, kitab bagaimana wahyu bermula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya telah pun membacakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keadaan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bertemu dengan Jibril kali pertama. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dan Jibril memeluk Nabi. Jibril peluk Nabi sehingga Nabi kata, hatta balagha minni al-jahd summa arsalani. Jibril peluk saya. Dia datang tu peluk saya dengan kuat. Ghattani fa akhadhani, dia tangkap saya, dia peluk sehingga saya penat. Summa arsalani, kemudian dia melepaskan saya. Wa qala iqra, lalu dia katakan kepada saya, iqra, baca. Faqultu ma ana biqari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bukanlah seorang pembaca. Nabi tak boleh baca. Nabi adalah seorang yang buta huruf. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang tidak pandai untuk bersyair pun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Tidaklah kami mengajar Muhammad itu akan syair, dan syair itu tidak pantas untuk Nabi SAW. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi kita ni buta huruf sebelum menerima wahyu? Kerana nak menutup ruang mulut-mulut orang yang akan mengatakan bahawasanya Nabi itu adalah pencipta Al-Quran. Dan cabaran demi cabaran daripada ayat Al-Quran untuk manusia ni bawa satu ayat sama seperti Al-Quran kalau boleh. Tetapi sehingga sekarang tak ada siapa pun yang boleh menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Maka bila Jibril dah peluk 3 kali tu, saya dah hurai sebelum ni, dia punya tujuan dia adalah untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fokus. Jangan fikir pasal benda lain, fokus terhadap apa yang nak disampaikan. Fokus apa yang nak disebutkan oleh Jibril. Kerana ni merupakan ayat yang ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran. Maka dibacakan surah Iqra, dan saya telah pun hurai. Dah hurai? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Saya dah hurai dah, kalau tak silap. Kan? Tuan-tuan tak ingat kan? Tak ingat pun tak apalah. Yang penting datang kuliah. Tak ingat pun tak apa. Kan? Okey? Iqra wa rabbukal akram. Kemudian bila selesai membacakan beberapa ayat daripada suratul Alaq, Aisyah mengatakan, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Cuma mungkin ada yang tertanya, waktu ni Aisyah dah ada dengan Nabi ke tak ada? Ni waktu cerita dekat Gua Hira ni, Aisyah mana ada lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum nikah lagi. Kaedah yang tuan-tuan kena ambil, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan Khadijah, Nabi tidak kahwin lain. Nabi tak kahwin lain. Bila Khadijah wafat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Para ulama sirah berbeza pendapat. Ada yang kata Nabi menikah dengan Aisyah dulu, ada yang kata Nabi menikah dengan Saudah dulu. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah, Nabi tak nikah dengan orang lain. Khadijah wafat, barulah Nabi menikah dengan isteri-isteri yang lain. Jadi bila tak ada, Khadijah ada waktu ni. Khadijah yang mempersiapkan kelengkapan Nabi SAW pergi ke Gua Hira. Dah macam mana Aisyah boleh cerita pula? Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis ni, Aisyah cerita tanpa memberitahu pada kita siapa yang bagi tahu kat dia. Oleh kerana itulah, hadis ni termasuk dalam bab marasilus sahabi ataupun marasilus sahabah. Ni orang yang belajar ulum hadis dia tahulah. Dia ada satu istilah dipanggil hadis mursalus sahabi. Sahabat riwayat daripada sahabat lain. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada sahabat lain, yang mana sahabat tu yang dengar daripada Nabi, sahabat ni tak dengar. Katalah saya ni sahabat Nabi, saya ambil daripada seorang lagi sahabat Nabi, dia yang dengar daripada Nabi, saya tak dengar. Tapi bila saya nak riwayat kepada anak murid saya tak sebut nama dia, saya terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in yang buat macam tu, hadis tu dhaif, kecuali kita dapat bukti tengah-tengah tu siapa. Kenapa? Kerana tabi'in boleh ambil daripada tabi'in lain. Tabi'in ni kemungkinan dia boleh dengar daripada tabi'in lain, yang mana tabi'in lain tu mungkin dia dhaif. Kemungkinan dhaif itu menjadikan ulama hadis berhati-hati, kita tak boleh terima riwayat ni sehingga datang bukti. Tapi kalau sahabat yang buat, majoriti ulama hadis mengatakan kalau sahabat yang buat benda ni, sahabat dengar daripada sahabat lain ataupun dengar pada orang lain, bila dia riwayat dia tak bagi tahu nama sahabat yang dia dengar tu, tak jadi masalah. Sebab apa? As-sahabah kulluhum udul. Ni kaedah ahli sunnah wal jamaah. Sahabat semua jujur. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jujur semua. Tak ada lagi pembuktian sahabat menipu dalam hadis, tak ada. Bahkan buat apa dia orang tipu? Tak ada kepentingan pun untuk dia orang tipu. Dia orang dah buang dunia kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang buang keluarga kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang buang harta kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang buang pengaruh kerana nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang buang pelbagai benda. Dia orang tinggalkan pelbagai perkara hanya semata-mata kerana nak ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas umpamanya, kan mak dia tak terima dia masuk Islam. Mak dia tak terima. Mak dia mogok, tak nak makan, tak nak minum, sampai jatuh sakit. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya ummah, law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dina Muhammad. Wahai ibuku, kalau engkau ada 100 nyawa, keluar satu-satu nyawa engkau,
aku tidak meninggalkan agama Muhammad. Faqarajat nafsan ma taraktu dina Muhammad, aku tak akan tinggalkan agama ni. Sa'ad bin Abi Waqqas mendahulukan ajaran agama. Mus'ab meninggalkan kekayaan dunia. Abu Bakar meninggalkan negeri, meninggalkan negara. Bilal tinggalkan negara. Apa kepentingan untuk dia orang menipu pula? Tak ada kepentingan apa? Sebab dah dia orang ni ada bukti tinggalkan semua benda untuk Islam. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, mungkin Aisyah dengar daripada sahabat lain yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Mungkin Aisyah dengar daripada Ali. Mungkin Aisyah dengar daripada Ibnu Mas'ud. Mungkin Aisyah dengar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin. Tapi semua kemungkinan itu tidak memberikan apa-apa kesan kepada kesahihan hadis. Sebab apa? Sebab sahabat biasanya mendengar daripada sahabat. Jarang sangat sahabat dengar daripada tabi'in. Jadi sahabat semua jujur. Boleh jadi juga Nabi cerita balik pada Aisyah. Peristiwa ni berlaku lama. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita balik. Kerana di antara sifat Aisyah, Aisyah ada bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjuangan Nabi. Kuliah hari Isnin saya ada sebut, Aisyah pernah bertanya Nabi SAW, hal laqita ya Rasulullah yauman ashaddu min yaumin Uhud? Ya Rasulullah, pernah tak kau bertemu satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya berbanding hari Uhud? Maka Nabi SAW cerita pada Aisyah, laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashadda ma laqitu yaumal aqabah. Sesungguhnya dalam pengalaman aku bertemu dengan kaummu wahai Aisyah, tidak ada satu hari yang lebih dahsyat yang aku pernah temui berbanding daripada hari Aqabah, yakni hari Taif. Ni saya dah cerita dah kuliah hari Senin dulu, saya tak mau ulang. Cuma tak ada orang kata apa benda yang mustahil lah. Mungkin Aisyah tanya Nabi SAW, Nabi cerita. Baik, cuma Aisyah sambung. Lepas Nabi SAW terima aja sebahagian daripada suratul Alaq ni, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Nabi kembali ke rumah. Nabi turun daripada Jabal Nur, Nabi turun daripada Gua Hira. Yarjufu fuaduh, dalam keadaan jiwa Nabi, jantung Nabi bergoncang. Nabi menggeletar. Nabi cemas. Kenapa cemas? Kita tengok. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Nabi pun masuk bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selimutkan saya, selimutkan saya. Kenapa Nabi minta selimut? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam ketakutan. Nabi cemas. Nabi rasa tak sedap badan. Mungkin Nabi rasa nak demam. Bila nak demam kita cari apa? Kita cari selimut. Zaman dulu tak ada Panadol lah. Zaman sekarang cari Panadol dulu lah. Zaman dulu tak ada Panadol, jadi cari selimut. Nak menghilangkan gerun, nak menghilangkan ketakutan. Mungkin badan rasa dah tak sedap ni, sebab dah kena peluk sampai lemas. Tak tahu apa yang datang jumpa dia. Tiba-tiba datang peluk dia sehingga susah nak bernafas. Lepas tu bagi ayat, beberapa ayat, dia pun tak tahu ayat tu ayat apa. Nabi tak tahu. Kan? Tak tahu ayat tu ayat apa. Semua ni nak
nak bagi Nabi SAW satu pengalaman yang dia tak boleh lupa. Semua ni nak bagi Nabi SAW satu pengalaman yang dia tak boleh lupa. Dia akan ingat sampai ke akhir hayat. Inilah peristiwa aku kali pertama menerima kalam Al-Bari, kalam Allah Azza wa Jal. Dan dia fokus. Dia tak fikir pasal benda lain dah. Sampai bila Jibril beredar pun, dia still ada kesan dalam diri dia. Apa tadi? Dia terfikir. Apa tadi? Apa tadi? Apa yang aku alami ni? Tu yang dia balik tu. Kalau Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu terang-terang, dia tak ada surprise lah. Muhammad, saya Jibril, ni name tag saya. Saya ni utusan Tuhan, awak dah jadi Nabi, cukup bulan lapor diri. Saya ingat kalau macam tu dia tak surprise lah. Kan? Nabi tu taklah tertanya-tanya. Kan? Jadi dia datang dalam keadaan Nabi pun tak pasti, siapa ni? Okey. Masuk jumpa Khadijah. Nabi kata, selimutkan saya. Fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw. Lalu orang yang berada dalam rumah tu nampak gaya macam lebih pada seorang ni, bukan Khadijah saja. Sebab Nabi ada anak, ada Fatimah dan yang lain-lain lagi. So, dia orang pun selimutkan Nabi SAW. Tak cakap banyak. Selimutkan. Nabi kata selimut. Okay. Sehingga hilang kepada Nabi SAW itu ketakutan. Faqala li Khadijata wa akhbar al-khabar. Lalu Nabi SAW pun cerita kepada Khadijah apa yang dia nampak, apa yang berlaku. Tu penting tu. Ni penting. Isteri, jangan cepat sangat nak marah-marah. Dia tunggu. Kalau suami balik dalam keadaan cemas, tunggu kejap. Takut nanti dia pula tambah suami cemas. Awak ni pasal apa? Dah mengetar-ngetar ni. Tunggu luar boleh tak? Dia pula jadi bos. Tak boleh macam tu. Relax, tenang, tunggu sampai dia cerita. Ada benda ni. Kan? Tak ada pula dia kata, awak tu lah pasal kat bawah duk elok-elok hidup, pergi cari bukit. Daki pula bukit tu. Balik bawa penyakit. Ni yang saya marah ni. Khadijah dia tak cakap macam tu. Dia tunggu. Tapi sebab Khadijah tu dapat suami macam Nabi Muhammad, bini kita dapat kita. Tu beza sikit dia punya dialog tu. Ini saya backing sikit lah kawan ibu kan. Kawan ibu pun senyum je nampak. Mula-mula tu macam tak puas hati sikit. Baik. Tapi dia tunggu. Ni Khadijah, dia tunggu. Maka dia selimutkan, baru Nabi cerita. Nabi kata apa? Laqad khashitu ala nafsi. Sesungguhnya aku takut dengan diri aku. Dia cerita dulu apa yang berlaku. Lepas tu Nabi sebut kat Khadijah, aku takut ni dengan apa yang berlaku. Aku takut atas diri aku. Para ulama, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dia kata para ulama berbeza pendapat. Apa sebab Nabi takut? Ada yang kata Nabi SAW takut kerana dia rasa berkemungkinan dia terkena penyakit gila, junun. Sebab dia tak pasti apa yang datang jumpa dia, penyakit ke apa? Nak gila ke aku ni? Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, berkemungkinan Nabi rasa, ni tafsiran saja, ya? Berkemungkinan Nabi rasa yang diri dia akan mati disebabkan ketakutan yang teramat sangat. Takut sangat. Nabi kata aku takut ni, mungkin aku nak mati ni. Ada juga yang kata Nabi SAW takut yang diri dia ditimpa sakit. Ada juga yang kata bukan sekadar sakit, Nabi bimbang diri dia akan terus berterusan dalam sakit ni dan mungkin datang lagi. Ada juga yang kata Nabi SAW rasa takut untuk takut dia tak mampu nak bawa risalah ni. Tapi tafsiran ni tak kena. Sebab Nabi tu tak tahu dia jadi Nabi. Nanti kita akan tengok. Nabi tu tak tahu. Maka
Tafsiran yang hampir betul ialah mungkin Nabi rasa dia terkena penyakit ataupun akan meninggal dunia. Apa kata Khadijah? Khadijah kata kalla, tidak. Khadijah kata, bila Nabi kata dia takut aja, Khadijah kata tidak. Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan mengecewakan kamu, meninggalkan kamu, mengabaikan kamu selama-lamanya. Fa innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Khadijah kata tidak. Khadijah potong terus. Jangan dok ingat macam itulah. Demi Allah, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, mengabaikan kamu, meninggalkan kamu dalam keadaan tanpa bantuan. Allah tidak akan mensia-siakan kamu, wahai suamiku. Fa innaka latasilur rahim, kerana engkau merupakan seorang yang menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kal, engkau sentiasa menanggung bebanan. Wa taksibul ma'dum. Ini ada beza sikit pandangan ulama dalam mentafsirkannya. Ada yang kata wa taksibul ma'dum, engkau sentiasa bantu orang susah. Ada yang kata tak, engkau adalah seorang yang kalau beri pada orang, engkau akan beri sesuatu yang dia tak dapat daripada orang lain. Maksud Nabi SAW, kalau dia beri pada seseorang, dia akan beri yang terbaik. Orang lain tak mampu nak beri. Itu maksud wa taksibul ma'dum. Ada juga yang kata tak. Tafsirannya, Nabi SAW dalam bab niaga, dalam bab bekerja, hasil Nabi itu dahsyat. Amanah Nabi itu dahsyat sehingga orang lain tak boleh nak orang kata apa, tak boleh nak lawan lah. Wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif, engkau sentiasa memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau sentiasa bantu dalam perkara-perkara yang benar. Ni kata-kata yang terakhir ni satu kata-kata yang menyeluruh. Yang awal-awal tu disebut yang obvious, tapi banyak lagi sifat-sifat lain yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak mampu disebut oleh Khadijah dalam masa yang singkat, tapi Khadijah tutup dengan satu perkataan, wa tu'inu ala nawaibil haq, wahai Rasulullah, engkau sentiasa membantu dalam perkara-perkara yang benar. Apa saja yang dinamakan kebenaran, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tegakkan. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bantu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sokong. Tuan-tuan, ada beberapa isu kat sini. Yang pertama sekali, Allah Azza wa Jal apabila nak melantik seseorang Nabi, Allah akan jadikan Nabi ni berada dalam keadaan yang sempurna akhlak, dalam keadaan yang sempurna keturunannya. Ni bukan nak kata orang jahat sebelum ni tak boleh jadi baik. Tak. Ada tak orang yang jahat sebelum ni tiba-tiba taubat jadi baik? Ada. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pernah berzina dan mati disebabkan zinanya, disebabkan dia berzina dalam keadaan dia telah nikah, dan hukumannya adalah rejam sampai mati. Dia datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah terlibat dalam satu kesalahan hudud, laksanakan hudud tu ke atas diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia mengandung. Nabi tengok dia mengandung. Nabi kata, pergi balik sehingga engkau melahirkan anak. Lepas tu Nabi pesan dekat keluarga dia, ahsinu ilaiha, buat baik dengan dia, jangan pukul dia. Dia pun bersalin, anak dia pun dah boleh makan makanan selain daripada susu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi ambil tindakan kat dia.
Nabi ikat kain dia, Nabi ikat baju dia elok-elok supaya tak terbuka, dan dia dihukum sehingga mati. Bila dia mati, jenazah dia tu Nabi nak salatkan. Apa kata Umar? Umar terkejut tengok Nabi nak semayang jenazah dia. Umar kata apa? Tusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, engkau salat atas jenazah dia, sedangkan dia ni pernah berzina. Zina ni dosa besar. Hukumannya pun dahsyat. Ya Rasulullah, kau nak salat atas jenazah dia, sedangkan dia ni dulu berzina ni. Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Wahai Umar, Nabi kata, dia ni telah bertaubat dengan satu taubat. Kalau taubat dia seorang tu dibahagi kepada 70 orang yang berdosa di kalangan ahli Madinah, cukup untuk dibedakan. Maksudnya kalau ada 70 orang dekat Madinah tu berdosa, ambil taubat dia yang satu ni, pergi bahagi pada 70 orang ni, 70 orang ni terlepas pada neraka semua, Nabi kata. Maksudnya dalam agama ni, orang yang pernah jadi jahat pun ada peluang jadi baik. Boleh jadi baik. Kerana taubat ni tajubbu ma qablaha. Kan? Dia memadam dosa-dosa yang terdahulu. Kalau dosa itu dengan Tuhan lah. Kalau dosa dengan orang, kena minta halal ataupun kena bayar balik. Itu dosa dengan orang lah. Cuma nak kata, ada ruang, ada peluang. Ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang hari ni bila kita baca nama dia, kita sebut radhiyallahu anhu, moga Allah meredai dia. Tapi di awal hayat dia, waktu dia muda, dia lawan Nabi. Ada. Tapi di akhir hayat dia terima Islam dan menjadi sahabat. Dan bila kita baca nama dia, kita sebut radhiyallahu anhu. Moga Allah meredai dia. Dia dapat kelebihan sahabat tu. Sebab apa? Sebab dia taubat dan menerima Islam. Tapi Allah Azza wa Jal, apabila nak memilih Nabi, apabila nak melantik Nabi, Allah Ta'ala takdirkan dengan kehendaknya, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya, Allah mentakdirkan, menjadikan Nabi yang nak dilahirkan daripada keturunan yang baik dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Pasal apa? Kerana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyebarkan dakwah. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa agama. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk defend agama. Kalau Allah Ta'ala takdirkan Nabi lahir daripada keturunan yang tak baik, boleh ke tak boleh? Tak ada halangan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, Allah bebas menentukan apa saja. Boleh. Tapi Allah dengan kebijaksanaannya menjadikan Nabi lahir daripada keturunan yang baik, daripada orang yang akhlaknya baik. Sebab apa? Sebab bila Nabi ni dilantik, dia boleh meneruskan mission, dia boleh meneruskan misi dia untuk menyebarkan agama, dan dia pertahankan agama. Kalau dia lahir daripada keturunan yang sedikit problem, akhlaknya pun sebelum ni problem, orang akan pertikaikan keluarganya dan orang akan pertikaikan akhlaknya. Jenuh pula dia nak defend diri dia. Kalau Nabi ni pernah menipu sebelum jadi Nabi, orang akan kata, tak payah cakap banyak lah woi, hang tu menipu. Tapi Allah Ta'ala takdirkan di atas lidah musuh Nabi SAW, mereka juga mengiktiraf kebenaran Nabi SAW. Sebab itu dalam hadis, ada satu hadis
riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin daripada kalangan orang-orang Ansar, pergi ke Mekah mu'tamiran, pergi ke Mekah dalam keadaan nak melakukan umrah. Maka dia pun berhenti dekat satu rumah. Rumah siapa? Umayyah bin Khalaf. Waktu ni waktu di mana Nabi SAW telah pindah ke Madinah. Kita semua tahu, waktu Nabi SAW pindah ke Madinah, he was the most wanted person in Mekah, kan? Dia adalah orang yang paling dikehendaki di Mekah. Sampai Quraisy keluarkan tawaran. Tu apa ni, Suraqah bin Malik tu, duk nak tangkap dia tu. Selamat Nabi SAW sampai dekat Madinah. Bila sampai dekat Madinah, Nabi berdakwah. Sa'ad bin Mu'az di antara orang yang lawan Islam ni mula-mula. Sebelum Nabi pindah, Nabi hantar Mus'ab. Nabi hantar dulu Mus'ab pergi ajar Quran, pergi dakwah, hajar tentang Islam. Dua orang tak puas hati, Sa'ad bin Mu'az dan juga Usaid bin Al-Hudayr. Dua-dua ni marah sungguh dekat Mus'ab. Tapi Mus'ab sebut dekat Usaid. Masa Usaid konfront dia, "Kenapa kau datang sini pecahkan kami?" Mus'ab kata, "Dengar dulu boleh tak? Kalau kau suka kau boleh ambil. Kalau tak suka kami tak ganggu kau lagi." Usaid ni pun bersedia untuk dengar dan akhirnya diterima Islam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'az pun terima juga Islam. Tu kadang-kadang penting tu, dengar dulu. Saya nampak 2-3 banyak juga komen sekarang, dia kata, "Nora sekarang dia dah lain sikit, dia agak lembut sikit." Pasal apa? Baca Quran pada si mati pun dia kata sampai. Sambut maulid kalau sekadar ceramah pun dah boleh. Tuan-tuan, saya ingat itulah pandangan saya dia dulu. Cuma dia je habis datang, tak dengar. Sebab dia mungkin tak dengar, sekarang baru nak dengar. Sebab tu penting dengar dulu. Saya tak ubah pandangan tu. Saya ada ubah pandangan, lambat lain ada. Sebab kita manusia kan, saya ada silap kat sana sini. Ada benda yang saya tarik balik, tapi lambat tu saya tak tarik. Mantalah pandangan saya dia dulu. Itulah pandangan saya pegang. Cuma saya, bila satu-satu masalah, kalau saya tahu dalam masalah tu ada khilaf, saya akan bagi tahu. Dalam masalah ni ada perbezaan pandangan. Mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Saya cenderung pada mazhab ni. Tapi tuan-tuan, kita kena hormat mazhab lain. Yang saya tak apa nak setuju ni, bila kita dah pegang dengan satu mazhab, kita duk tuduh mazhab lain sebagai Wahabi. Ni pening ni. Kita kat Perlis ni kita memang lain sikit. Nah, mana tak lain kan? AJK Fatwa ni pun PhD holders. Kadang-kadang dalam mesyuarat tu bertengkar juga. Masing-masing ada pandangan kan? Kadang-kadang sampai 2-3 kali mesyuarat, tak buat keputusan. Tapi cuma, ni bukan nak puji apa. Tapi tuan-tuan, mufti kita ni kental lah kan? 2-3 mesyuarat, tak buat keputusan. Dia relax kan? Akhirnya dia ambil jalan, kadang-kadang terpaksa ambil jalan tengah. Bagi pendapat ni, bagi pendapat ni. Bagi dua dalam fatwa. Cenderung fatwa ke arah ni. Ada juga yang kadang-kadang ahli fatwa tak mau sign. Saya dalam masalah ni, saya tak setuju keputusan ni. Ada? Dia tak mau sign. Jadi kalau tuan-tuan tengok fatwa Perlis, kena tengok senarai ahli fatwa bawah tu. Kalau ada yang tak ada, kena tengok dalam senarai tak hadir. Kalau dia tak hadir, memang dia tak ada lah. Tapi kalau dia hadir, tapi dia tak ada, maksudnya dia tak setuju. Mungkin dia tak setuju masa tu. Itu yang berlaku. Kan? Tapi biasalah manusia berbeza. Pendidikan berbeza. Guru-guru berbeza. Buku-buku yang dibaca pun berbeza. Memang kita akan berbeza lah. Cuma janganlah perbezaan tu menyebabkan kita bermusuh. Beza je. Kan? Tapi saya baru ada dengar cerita. Ni saya nak sebut ni, tapi saya sebut jugalah. Risiko agak saya sebut ni, tapi saya sebut jugalah. Dia semangat lebih datang masjid ni.
Ada pegawai-pegawai dekat JAKIM dah mula ada kecenderungan mana-mana pegawai mereka yang datang ke Perlis ataupun ada hubungan dengan Perlis terus kena tuduh Wahabi. Ini bukan rasmi, tapi dah ada cakap-cakap. Ni saya nak bagi tahu, tuan-tuan, kita dapat gaji daripada cukai rakyat. Kan? Jadi dalam bab yang kita boleh berbeza, kita janganlah lebih-lebih. Perlis ni salah satu negeri yang diiktiraf sebagai negeri yang berdaulat. Ada rajanya, ada fatwanya. Jadi kalau orang datang ke sini, dia memenuhi jemputan sini, pasal apa kita nak ban dia pula? Pasal apa kita nak sekat dia pula? Zalim tu. Jadi sebab tu saya bila dengar tu saya duka cita jugalah. Benda yang penting, agenda peribadi jangan jadikan dia agenda kebangsaan, agenda negara. Ada benda peribadi punya. Tapi kita hormat dalam perkara yang kita boleh berbeza, kita berbeza. Jadi Sa'ad bin Mu'az dengan Usaid bin Hudayr pun masuk Islam. Jadi Sa'ad ni masuk Islam sampai satu ketika dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah nak buat umrah, mu'tamiran, buat umrah. Turun pergi jumpa dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah ni kira macam bersahabat lah, yang mana Umayyah ni kalau nak pergi ke Syam, dia orang Mekah, nak pergi ke Syam, dia singgah rumah Sa'ad. Sebab zaman dulu tak ada hotel. Zaman dulu tak ada hotel. Jadi bila pergi, perjalanan tu jauh. Mekah nak pergi ke Syam, jauh. Jadi orang berhentilah sekejap dekat Madinah, cari air, nak bawa untuk bekalan, bawa makanan, nak bermalam sekejap, cari orang di Madinah yang boleh, sahabat-sahabat di Madinah yang boleh menumpang. Sa'ad bin Mu'az pun sama, dia pergi umrah di Mekah tu, dia cari rumah di mana boleh menumpang. So Umayyah kata kat dia, tunggulah kejap, jangan pergi buat tawaf dulu. Tunggu waktu tengah hari, waktu orang dah tak ada. Akhirnya tengah hari dia pun turun pergi tawaf. Bila dia pergi tawaf, dia dia terjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal tengok dia tawaf. Abu Jahal tahu dia ni bukan orang Mekah. Dia kata, "Tatufu bil Ka'bah aminan wa awaitum Muhammadan wa ashabah." Engkau tawaf di Kaabah dalam keadaan selamat, sedangkan engkau dan kaum kau memberikan perlindungan kepada Muhammad dan sahabatnya. Maksud kau tahu, kami memang nakkan Muhammad, kami nakkan orang Islam, kami nak tangkap dia. Tiba-tiba kau boleh datang sini, kau boleh tawaf di sini dalam keadaan selamat, engkau penyebab kami tak boleh tangkap dia. Sa'ad bin Mu'az kata, mula Abu Jahal tanyalah, dia tanya dulu siapa engkau, dia pun kata saya Sa'ad. Lepas tu baru disebut benda tu. Sa'ad bin Mu'az kata, ya, tak ada masalah, kami berani nak tawaf kat sini. Bertengkar, fatala haya, mereka pun bertengkar, tinggi suara. Umayyah kata, la tarfa' sautak ala Abil Hakam. Jangan kau angkat suara engkau di hadapan Abul Hakam. Abul Hakam tu Abu Jahal lah. Orang kafir panggil dia Abul Hakam, bapa pemutus yang bijaksana. Kita tak iktiraf dia bijaksana, kita panggil dia Abu Jahal kerana dia bapa kejahilan. Gaduh punya gaduh, dia sound lagi sekali, jangan angkat suara di hadapan Abu Jahal. Sa'ad bin Mu'az kata, sami'tu
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaz'amu annahu qatiluk. Hey Umayyah, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia akan bunuh kau. Umayyah ni jahat, musuh. Aku dengar Nabi SAW, aku pernah dengar Nabi sebut sebelum ni dia akan bunuh kau. Maksud, bukanlah Nabi bunuhkan tangan dia, kau akan terbunuh dalam satu peperangan yang Nabi ada dalam tu. Dengar yang tu, Umayyah terus kelang kabut. Dia balik ke rumah, dia jumpa isteri dia. Dia muka cemas. Bini dia tanya kenapa? Dia kata, kau dengar tak? Apa ni? Hal sami'ti min akhiki al-Yathribi. Kau dengar tak apa yang saudara kita daripada Yathrib, daripada Madinah tu cakap? Dia kata Muhammad akan bunuh aku. Bini dia kata apa? Ha, kalau macam tu betul lah tu. Muhammad mana pernah tipu. Bini dia tak bagi dia keluar. Jangan keluar daripada rumah. Tapi akhirnya setelah didesak-desak oleh Abu Jahal, dia keluar juga di Badar dan dia terkorban di Badar. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu tuan-tuan, nak bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang bercakap betul. Walaupun orang tu tak percaya dengan dia. Bukan tak percaya, tak ikut dia. Tu yang ada, dulu saya pernah cerita kan, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia ada keluarkan satu cerita. Al-Akhnas dengan Abu Jahal sedang berjumpa. Akhnas tanya dekat Abu Jahal, dia kata, ya Abul Hakam, hal kana Muhammadun sadiqa? Wahai Abul Hakam, Abu Jahal, Muhammad ni cakap betul ke? Abu Jahal tak mau jawab. Dia buat tak layan. Akhnas pun tarik tangan dia. Dia tanya lagi sekali. Dia tanya lagi sekali. Muhammad cakap betul, dia bawa tempat yang jauh sikit pada orang. Al-Imam Tabari pun ada bawa kisah ni. Dia kata, sekarang ni kita berdua je. Tak ada siapa lagi. Muhammad cakap betul ke tidak? Apa kata Abu Jahal? Waihak, inna Muhammadan la sadiq. Malang kamu yang bertanya ni. Muhammad tu betul. Muhammad tu betul. Walakin idza dhahaba Banu Qusay bil liwa'i wasiqayah wan nubuwah fama yakunu li sa'iri Quraisy. Tapi kalau semua dapat kat Banu Qusay, Nabi tu Banu Qusay. Abu Jahal bukan Banu Qusay. Abu Jahal tu daripada Bani Makhzum. Nabi ni daripada klan Bani Qusay, daripada Bani Hashim. Dah kalau semua dapat kat Bani Hashim, Al-Liwa, pemimpin dapat kat dia, keturunan dia. Wasiqayah, bagi minum orang dekat Mekah tu pun dapat kat keturunan dia. Wan nubuwah, kenabian pun dapat kat dia. Fama yakunu li sa'iri Quraisy. Kami dapat apa? Jadi macam mana kami nak sokong dia? Kami tak boleh sokong kerajaan dia. Macam mana kami nak sokong kerajaan perpaduan? Kami tak dapat kabinet. Contohlah. Zaman tu pun ada juga. Kan? Dia cakap betul. Tapi kami tak boleh sokong dia. Kami tak ada kepentingan. Kami tak dapat untung. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi ni cakap betul. Diiktiraf oleh musuh dia sendiri. Yang lawan Nabi SAW zaman tu hanyalah disebabkan oleh kerana takabur, kerana kesombongan, kerana kedengkian. Kita bagi lalu Ahmad Azan dulu.
Okey. Jadi perkataan Khadijah ni menunjukkan Nabi SAW itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Walaupun sebelum daripada Nabi itu menerima wahyu. Supaya mudah. Orang tak ada alasan nak tolak dakwah dia. Orang tak kata dia pembohong. Kan? Kita kadang-kadang, kalau orang kenal kita luar dalam, susah juga. Hang tak payah nak cong aku lah, kata orang Perak. Hang tak payah nak cong aku tahu hang ni. Oh, jenuh kita. Kan? Satu lagi isteri cakap macam ni. Berdua ni nak bagi semangat. Satu-satu kebaikan disebut tu. Dan penutup paling rare, semua benda betul. Engkau bantu, engkau sokong, engkau tolong. Tuan-tuan, orang yang paling kenal suami dia adalah isteri. Orang yang paling kenal lelaki ni, isteri dia. Hidup sama kan? Orang pernah tanya kepada Nabi orang pernah tanya kepada Aisyah, isteri lain untuk Nabi ni. Nabi yang sama ni, orang pernah tanya Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Aisyah kata, payah aku nak jawab, banyak sangat akhlak Nabi yang baik ni. Aisyah terus sebut, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi tu Quran. Allahu Akbar. Itulah tingginya akhlak. Tapi kalau orang tanya isteri kita, macam mana akhlak kita? Agak-agak boleh keluar dialog ni. Suami-suami. Kalau orang tanya, ustaz kat rumah macam mana Kalau orang tanya isteri saya, kalau dia kata, bolehlah, 1000 rahmat dah. Sebab banyak lagi benda-benda lain yang tuan-tuan tak tahu. Sama kita pun, ada kelemahan kan? Tapi Nabi SAW berada pada kedudukan akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala pelihara Nabi ni. Tara Nabi akhlak baik, tak pernah bohong, tolong benda yang betul. Pun bila buka mulut ajak orang cakap benda, ajak orang ke arah kebenaran, pun orang tolak. Jadi kalau kita yang banyak kelemahan ni, ajak orang balik pada sunnah, ajak orang buat benda baik, ajak orang amalkan yang sahih daripada sunnah Nabi SAW, tiba-tiba orang marah, orang maki, orang kutuk, orang pangkah muka, kira okey lah, no big deal lah kan? Itu mungkin kafarah kita zaman kita ada masalah dulu lah kot, insyaAllah. Baik, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibni Asad bi ibni Abdul Uzza. Khadijah nak pujuk, nak tafsir tak tahu, dia cuma boleh pujuk lah. Tapi dia bawa Nabi SAW pergi jumpa dengan satu orang yang mungkin tahu, boleh hurai masalah ni. Dia pun bawa Nabi SAW pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal ialah seorang individu yang hidup di zaman jahiliyah, melihat keadaan orang Mekah yang bergelumang dengan syirik, yang bergelumang dengan riba, yang makan bangkai, bunuh anak perempuan dengan tanam hidup-hidup. Dia tengok semua ni, dia kata ni bukan agama yang betul. Ada dua orang yang dikenal pasti di zaman tu yang tak setuju dengan perbuatan orang jahiliyah. Dia dan Zaid bin Amr. Dan dia ni bila tengok amalan orang jahiliyah, dia tak setuju, dia tak puas hati, dia keluar pergi ke Syam. Syam pada zaman tu berada di bawah kuasa Bizantin, kerajaan Rom Timur yang telah menerima ajaran Kristian, Nasrani. Cuma dalam banyak-banyak pengikut, Nasrani ni masih kekal saki-baki ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa yang tidak diubah. Nasrani sekarang ni dah diubah dah. Tapi ada zaman tu yang masih kekal, yang tak diubah, berada di atas ajaran tauhid. Punya powernya Waraqah ni
Diceritakan di dalam hadis ni, sebab tu Khadijah pergi bawa Nabi SAW jumpa dengan orang ni, Waraqah ni. Okey. Dia bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah, orang yang bijak, orang yang cerdik, orang yang ada kepakaran. Siapa Waraqah ni? Ibn Ammi Khadijah. Anak kepada pak saudara, pak menakan Khadijah, sepupu Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia merupakan seorang yang mengikut agama Nasrani di jahiliyah. Cuma Ibn Hajar kata, dia ikut ajaran yang betul, yang tak dipesongkan. Yang bukan kata Nabi Isa tu anak Tuhan, bukan. Okey. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan powernya dia ni bukan hanya sekadar dia ikut ajaran Nabi Isa tu. Dia boleh berbahasa Hebrew. Boleh menulis dalam Hebrew, Ibrani, Hebrew. Fayaktubu minal injili bil ibraniyah ma sya'allahu ay yaktub. Dia boleh menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Masya Allah, yang Allah inginkan, yang Allah izinkan dia boleh tulis. Maksud dia orang Arab. Dan dia boleh berbahasa Hebrew. Okey, bila dia boleh bahasa Hebrew, dia boleh juga baca Taurat. Injil pun dia baca. Okey. Wa kana syaikhan kabiran qad ami. Waktu Nabi SAW jumpa dia, dia adalah seorang yang tua dan telah pun buta matanya. Dah buta dah, tak nampak dah. Faqalat lahu Khadijah. Khadijah pun kata, ya bena ammi, isma' min ibni akhik. Wahai sepupuku, dengarlah daripada anak saudaramu ini. Sebab dikatakan Nabi dengan Waraqah ni pun ada keturunan daripada keturunan Qusay. So dia kira pangkat anak saudara lah. Khadijah pun kata, wahai sepupu saya, dengarlah daripada anak saudara kau ni. Faqala lahu Waraqah. Waraqah kata, ya bena akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang kau nampak? Apa yang kau tengok? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Nabi pun cerita apa yang dia nampak. Nabi ceritalah, dekat Gua Hira, saya duduk, tiba-tiba ada datang satu bentuk, peluk saya, lepas tu dia bagi saya beberapa ayat, lepas tu dia pun beredar. Tuan-tuan, ni manusia ada ilmu. Dia kata apa? Faqala lahu Waraqah, hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. Oh, yang tu namus yang Allah pernah hantar kepada Musa. Namus ni apa dia? Namus ni pembawa rahsia, iaitu pembawa wahyu. Oh, yang tu pembawa wahyu yang Allah turun pada Musa. Dia kan pengikut Nabi Isa, pasal apa dia sebut Musa? Patutnya dia kan pengikut Nabi Isa kan? Oh, sebutlah, oh yang tu apa namus pembawa rahsia yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Kan Isa pun Nabi dia juga. Dia pengikut Nabi Isa. Tapi tak sebut Nabi Isa. Sebab apa? Sebab Ibn Hajar kata, berkemungkinan dia yang baca kitab-kitab ni, yang baca kitab Injil, baca kitab Taurat ni, dia tahu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sedikit kaitan dengan syariat Nabi Musa kerana mengandungi hukum hakam. Berbeza dengan syariat Nabi Isa yang Allah Ta'ala turunkan untuk membetulkan syariat yang telah diubah oleh padri-padri ataupun pendeta-pendeta Yahudi pada zaman tu. Kan sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi masa dia tulis kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana nak berinteraksi dengan Quran, dia kata apa? Dia kata kadal Quran ayyakuna li Musa wa ummihi wa ummatihi. Hampir-hampir Quran ni macam nak diturunkan untuk Musa dan umatnya. Sebab begitu banyak kisah Nabi Musa dengan umatnya dalam Quran. Kenapa banyak cerita pasal Nabi Musa dan umatnya?
Kerana berkemungkinan syariat tu hampir sama. Maksudnya sifat, bukanlah hukum hakam tu hampir sama. Sifat syariat tu yang menurunkan hukum dan akidah. Dan berkemungkinan juga Allah Subhanahu Wa Taala cerita banyak ni, mungkin Allah nak beri isyarat masalah kita yang kita hadapi sepanjang zaman adalah dengan golongan Yahudi. Sampai hari ni kan. Sampai orang Islam pun kadang tak jadi kerja. Semua teori konspirasi belaka. Illuminati. Kalau orang tanya saya kata saya tak tolak. Tapi saya taklah terlalu ekstrim nak kaitkan semua benda dengan Illuminati ni. Mungkin ada ke? Mungkin. Tak mustahil. Tapi semua benda nak tuduh dia, jenuh juga kan. Tuan tahu Illuminati? Freemason. Kan? Mungkin ada, mungkin tak ada, wallahu alam. Tapi masalah kita hari ni dengan Yahudi. Okey. Dia kata itu sebab Ibn Hajar kata itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia sebut Musa tu sebab Musa tu adalah Nabi Bani Israel yang diiktiraf oleh Bani Israel tanpa ada bangkangan. Kalau Nabi Isa, Bani Israel tak terima. Bahkan Bani Israel kata Isa ni sesat dan kafir. Sebab tu mereka usaha untuk bunuh Nabi Isa ni. Sehingga Allah Ta'ala angkat dia daripada mereka. Kemungkinan wallahu alam. Tapi dia sebut Musa. Menunjukkan apa? Menunjukkan dia tahu. Orang cerita kat kita benda pelik-pelik, nampak benda gaib dan sebagainya. Kalau kita jenis tak ada ilmu tuan-tuan, kita pun kata, hang ni aku rasa 3 kali Jumaat mati ni. Buang tebiak takut. Kan? Tapi orang yang tahu, dia tak terkejut pun. Dia kata, ni namus yang Allah Ta'ala pernah turun pada Musa. Tengok dia sambung, dia kata, ya laitani fiha jaza'an. Alangkah baiknya kalau aku masih muda. Jaza'ah ni binatang haiwan yang muda, yang kuat. Dia pun kata alangkah baiknya kalau aku masih kuat, aku masih gagah, aku masih muda. Dan dia dah tua, mata dia pun tak nampak. Mungkin dia tak tengok muka Nabi, dia tak pernah tengok muka Nabi, mungkin. Kan? Dia kata alangkah baiknya kalau aku masih muda. Laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Alangkah baiknya kalau aku ni masih hidup ketika kaum kau keluarkan kau daripada tempat kau. Dia sebut ni waktu ayat Quran turun baru sikit. Baru cerita pasal suruh baca. Baru cerita pasal kebesaran Allah dalam menciptakan manusia daripada satu keadaan yang dipanggil sebagai alaq. Ini teh huraian dalam kuliah lepas. Baru cerita pasal kebesaran Tuhan. Dah dia tahu dah, Nabi ni nak kena halau nanti ni. Mana dia dapat tahu? Kerana dia baca kitab-kitab yang terdahulu. Dia baca Injil. Dia baca Injil. Bila baca Injil, cerita dalam Injil tu mesti ada cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Lut. Mesti ada cerita. Dan apa cerita Nabi-Nabi dulu? Jalan cerita sama je. Cuma watak dan situasi je beza. Apa jalan cerita Nabi ni? Nabi ajak orang buat benda baik, ajak orang sembah Tuhan, ada orang lawan, orang tu pun halau Nabi. Betul tak? Tu cerita Nabi. Kita baca kisah Nabi Musa pun sama. Kita baca kisah Nabi Ibrahim pun dia ditindas. Cerita Nabi Muhammad pun sama. Dan kemungkinan juga dia tahu yang Nabi ni memang akan dihalau daripada kaum dia, oleh kaum dia daripada tempat dia. Sebab apa? Sebab wallahu alam ulama sirah dia orang bahas macam mana Yahudi boleh ada dekat-dekat dengan Madinah ni. Sedangkan dulu orang Yahudi ni bertebaran, ada yang dekat Eropah,
ada yang dekat Syam. Tiba-tiba masa zaman Nabi, ada pula dekat-dekat dengan Madinah. Perkampungan Bani Nadir, perkampungan Bani Quraidah, di Khaybar. Sebahagian daripada pengkaji sirah kata, oleh kerana di dalam kitab mereka, di dalam kitab yang asal disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni secara detail. Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan kepada mereka kitab, kenal dia, kenal Muhammad, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka. Kenal. Jadi Nabi ni macam mana sifat dia, siapa pengikut dia, di mana dakwah dia akan muncul, semua dicerita detail. Jadi orang Yahudi duk tengok mana tempat yang mungkin akan lahir, akan muncul Nabi ni. Tengok-tengok dekat-dekat dengan Madinah. Oh, inilah yang mungkin diceritakan oleh kitab kita. So, dia orang tunggu. Tu yang dia orang sebut dekat orang-orang Aus dan Khazraj. Hampa jaga-jaga, Nabi akhir zaman akan muncul, kerana dia orang baca kitab dia orang. Kalau dia keluar, kami akan bersama, dia akan perang dengan kamu. Tu yang bila orang Ansar ni, Aus dan Khazraj jumpa Nabi Muhammad SAW dekat Aqabah, dia orang terus ikut. Dia kata kalau Yahudi jumpa dulu, jenuh kita. Kita kena ikut Nabi ni dulu. Sebab inilah yang Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh orang Yahudi. Tapi akhirnya orang Yahudi tak mau ikut. Kerana orang Yahudi tak boleh terima. Ada sebahagian Yahudi yang ikut, macam Abdullah bin Salam dan sebagainya. Tapi ada yang tak boleh terima. Sebab apa? Takabur. Tak boleh terima bila Nabi akhir zaman tu datang daripada keturunan Arab. Jalan cerita tu dia tahu dah. Warakah tahu dah. Engkau akan dihalau. Nabi yang dengar ni, first time ni. Nabi kata apa? Nabi kata, faqala Rasulullah SAW, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan halau aku? Nabi tak tergambar lah. Dia masa ni saham tengah tinggi. Orang gelar dia Muhammad Al-Amin. Muhammad yang amanah. Cakap dia orang dengar. Kan Nabi yang menyelesaikan perbalahan orang-orang Quraisy yang nak letakkan batu Hajar Aswad setelah Kaabah runtuh. Kan Nabi yang bagi cadangan tu. Setiap daripada kabilah pegang setiap bucu kan. Orang dengar cakap Nabi. Tapi tiba-tiba dia kata Nabi nak dihalau. Nabi pun tak boleh nak bayang. Dia orang halau aku. Dengan pasti, dengan yakin dia kata, "Na'am." Ya. Lam ya'ti rajulun qatu bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang lelaki pun yang bawa ajaran seperti mana yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Siapa yang musuh dengan Nabi? Orang yang takabur, orang yang dengki, orang yang ada kepentingan, orang yang tak mau dengar. Kan? Orang yang dengki, orang yang takabur, macam Abu Jahal tadi ya. Ada orang yang ada kepentingan, dia tahu Nabi ni. Dia tahu Nabi ni memang Nabi akhir zaman, dia tahu. Tapi siapa tak mau ikut? Saya tak boleh lah, nanti kalau saya ikut dia, jawatan saya hilang. Ada. Kita akan jumpa hadis tu nanti dalam Sahih Bukhari. Kita akan sampai bab tu nanti. Seorang yang betul-betul dah firm, ini Nabi. Inilah Nabi yang dijanjikan dalam kitab kita di akhir zaman, yang diceritakan, yang dijanjikan. Tapi dia tak mau ikut. Pasal apa? Menjaga kedudukan dia. Bahkan bukan hanya sekadar tak mau ikut, kerana nak menjaga kedudukan dia, dia berperang pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berperang dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mempertahankan kuasa, mempertahankan kedudukan. Sebab tu bahaya tuan-tuan. Jangan sampai dunia menjadikan kita musuh pada benda yang betul. Ini paling bahaya. Kita tahu benda tu betul, tapi kita kata kalau aku biarkan, nanti akan rugi dunia aku. Aku kena lawan. Ini bahaya. Inilah sifat manusia yang pernah binasa dalam sirah. Kata Warakah, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Kalau aku masih hidup
ketika hari engkau dihalau tu, aku masih ada, ansurka nasran mu'azzara, aku bantu kau sungguh-sungguh, aku tolong. Tak berbelah bagi bantuan aku nanti insya-Allah. Summa lam yamsha Waraqah an tufiya wa fatar al-wahyi. Kemudian Waraqah pun tak tinggal lama, dia pun meninggal dan wahyu terputus seketika. Berapa lama terputus? Dikatakan terputus selama hampir 3 tahun. Terputus. Wahyu, ayat Quran terputus. Dan lepas daripada tu, Nabi SAW pun tertunggu-tunggu. Mana ni? Kata aku dah jadi Nabi. Tak ada pun. Nabi tunggu. Akhirnya, perasaan yang mula-mula takut tadi, dah berubah menjadi tasyawuk. Dah jadi rindu. Mana tak turun-turun lagi ni? Dan kita insya-Allah kita akan jumpa, hadis akan datang, bagaimana wahyu yang kedua turun pada Nabi SAW. Dan bagaimana pula keadaan Nabi. Insya-Allah. Jadi, ada soalan? Komen ke kritik ke? Saya ada silap kat mana-mana boleh bagi tahu. Tak ada? Semua faham belaka dah? Faham, Alhamdulillah. Semua dah gangguk-gangguk je tu kan? Jadi Alhamdulillah faham lah tu. Terima kasih banyak kepada semua. Saya mohon maaf. Ya. Waraqah ni masuk Islam ke tak? Para ulama' berbeza pendapat. Ada yang mengatakan dia berada di atas agama fitrah. Ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang kata tak. Ada yang tawakuf. Ada yang tak tahu. Tapi di sana ada satu riwayat. Di sisi Al-Imam Tirmidzi. Ya, yang mengatakan Nabi SAW pernah bermimpi bertemu dengan Waraqah memakai baju putih kan. Jadi pada waktu tu sahabat tanyalah, adakah itu petanda tak baik? Nabi kata kalau tak baik takkan pakai baju putih. Itu menunjukkan itu petanda baiklah untuk dia, sebab dia mengikut agama yang betul dan tak sempat nak bersama dengan Nabi SAW. Tapi ada riwayat yang dibawa oleh Ibn Hajar mengatakan dia macam sempat. Masa Bilal kena seksa tu macam dia ada. Cuma adakah dia sahabat ataupun bukan? Para ulama' berbeza. Ada yang kata ya dia sahabat, ada yang kata tidak, ada yang kata tawakuf. Tawakuf ni maksudnya tak buat keputusan, tak tahu. Tapi yang pasti insya-Allah dia berada di atas kebaikan dengan mimpi Nabi tadilah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.